أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakatika wan nar. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam, alayka ya'udu salam. Wahai Rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah daiman qaiman abada. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah la syarika lah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan, beri kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat memperbaiki diri kami ini ya Allah. Tambah dan mantapkanlah kepada kami tentang ilmu, iman dan amal ya Allah. Ya Allah, kami mohon denganmu agar diberi kesihatan yang baik supaya kami dapat beramal dengan lebih tenang dan sempurna ya Allah. Ya Allah, kami tahu perkara pertama yang akan ditanya dan hitung nanti di akhirat adalah tentang solat kami, ya Allah. Oleh itu, jadikan kami orang yang dapat menirikan solat fardu dengan sempurna di awal waktu di rumahmu ini, ya Allah. Istiqamahkan diri kami, ya Allah, agar kami dapat mengerjakannya sehingga akhir hayat kami. Begitu juga dengan keluarga kami dan semua zuriat keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, kami juga mohon agar kami dapat membaca kitab Al-Quranmu setiap hari dan dapat memahami serta mengamalkan akan isi Al-Quran itu, ya Allah. Ya Allah, murahkan dan limpahkan rezeki kami daripada rezeki halal, baik dan yang berkah, ya Allah. Jangan kau berikan kami rezeki yang bukan hak kami, kerana ia akan menyusahkan kami di hari pembalasan nanti, ya Allah. Ya Allah, jadikan harta kami dapat membantu kami pada hari pembalasan nanti. Oleh itu, berilah kekuatan kepada kami agar ringan tangan kami dapat bersedekah dan menginfakkan harta kami mengikut kemampuan kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon juga, ya Allah, semoga kami terlepas daripada belenggu hutang sebelum kematian kami, supaya kami lebih tenang di sana nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, permudahkan sakaratul maut kami, ya Allah, dan dapat melafazkan kalimah la ilaha illallah di akhir kalam kami nanti, ya Allah. Ya Allah, perkenan dan terimalah permohonan doa kami. Terimalah semua ibadah kami dan jadikan kami dan semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurga Firdausmu yang kekal abadi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu hukuman. Ada berlaku kematian di lorong perkasa 18, lorong perkasa 2. Okay. Tuan Hasim Penden. Jadi solat jenazah di Mutakim dijangka pada pukul 9.30 pagi.
So, jadi sekarang sesiapa yang berkelapangan boleh bersama-sama solat jenazah di Masjid Mutakim pada 9.30 pagi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala setelah selesai mengerjakan solat fardu subuh berjemaah. Sekali lagi kita dipertemukan dalam rumahnya ini menyambut pengajian kuliah subuh kita, membicarakan tajuk Sakaratul Maut. Bersediakah anda menghadapinya? Ya. Pada siri yang lalu, bulan yang lalu saya tak dapat hadir kerana ada masalah di madrasah saya. Ya, anak saya pelajar saya ada tak sihat. Dan sebenarnya saya pun baru sampai daripada Dungun, tak sempat sampai rumah lagi, kan? Naik bas, ya. Malam tadi, petang semalam hantar keluarga ke Dungun, kemudian naik bas malam tadi sampai TBS, sempatlah mandi sana, naik motor lagi sini. Pakai motor siap-siap dah kat sana. Kejap lagi lepas sembahyang subuh ada dua rombongan bas daripada Bera Pahang. Dia nak pergi ke Nasrul Quran Putrajaya. Jadi nak singgah sarapan di madrasah saya. Lepas habis pukul 9 pagi nanti, terus pecut balik Dungun balik. Kan? Ada majlis. Kan? Main atas jalan je gini. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang saya kasih sekalian, kita menyambung balik tajuk kita menjelang Sakaratul Maut tiba. Sakaratul Maut merupakan sebuah pertarungan dahsyat. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan kematian ke atas seluruh makhluk yang hidup. Tak ada yang terlepas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Dan yang tetap kekal hanyalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ar-Rahman 26 dan 27. Menunjukkan bahawa tak ada yang kekal kat dunia ni. Kita sebenarnya sedang tertipu dengan dunia ini dengan mencipta ataupun membangunkan sesuatu benda yang tahu takkan kekal kat dunia ni. Ya, semua akan binasa. Oleh demikian Hasan Al-Basri sentiasa memberi nasihat kepada anak muridnya dan anak-anaknya seraya berkata, kematian dapat membongkar hakikat sebenar dunia ini. Sehingga tidak ada seorang pun yang berasa senang semasa berhadapan dengannya. Tak ada orang yang rasa senang. Tak ada orang yang rasa tenang waktu menghadapi sakaratul maut.
Sedangkan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW sendiri pun merasai peritnya sakaratul maut. Sehingga kan dia mengatakan, baiklah sakit ini timpa pada aku seorang je, jangan pada umatku. Tuan-tuan, 2-3 minggu yang sudah saya berhadapan dengan satu orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Dia ni seorang perempuan 27 tahun. Dia stage 4 cancer, breast cancer. Ayahnya panggil saya ke hospital untuk bantu anak dia ni. Dia kata doktor sebut dalam 24 jam lepas cabut mesin mungkin dah tak ada dah. Tapi takdir Allah mengatasi segalanya. 48 jam dah, mana dah 2 hari dah. Anaknya masih dalam keadaan sakarat, tak lepas-lepas. Mata dia naik ke atas, mulut terbuka, tak lepas-lepas begitu kan. Sehinggalah dia panggil saya pun datanglah lepas isyak, lepas solat, lepas kuliah maghrib, pergi ke hospital, tengok dia dalam keadaan nazak. Saya pun bisik pada dia, ucapkan pada dia la ilaha illallah. Bisik dia, tak boleh, dia tak lepas, tak nak bergerak pun, mulut dia sikit pun tak bergerak. Saya dah banyak kali dah ikhtiar, kata ayah dia, kata keluarga dia yang lain, kami dah sebut dah, dia tak nak kan. La ilaha illallah, kita ikhtiar. Kemudian kami baca surah Yasin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keringanan pada dia. Selepas baca Yasin, saya buat sekali lagi, 3 kali, masih tak ada reaksi. Saya kata kat dia perlahan, kakak, kalau dengar perkataan ini tak mampu nak sebut, gerakkan lidah je, saya kata. Tanda kakak dapat kalimah ni. Kemudian saya sebut la ilaha illallah, nampak lidah dia bergerak. Maknanya dia dengar, tuan-tuan. Cuma kekuatan dia, kemampuan dia ketika itu tak boleh nak sebut perkataan tu. Kalimah yang mudah kita sebut hari ni, yang mungkin jarang kita sebut, ya, kita tahu tapi berat, maka lidah kita nak sentiasa berzikir padanya. Tapi ketika nak mati nanti susah nak sebut, bukan senang. Nampak lidah dia bergerak. Saya tunjuk pada keluarga dia, tengok, nampak lidah dia bergerak, tandanya dia faham dan dia ingat. Alhamdulillah. Saya kata, kakak, kalau tak mampu sebut la ilaha illallah, sebut Allah pun boleh. Sebut Allah, gerak tak dapat. Allah, nampak dada dia tengah kejang. Allah, kata dia. Maknanya keluar perkataan Allah juga, walaupun tak jelas, tapi kita tahu dia sebut Allah. Masya Allah, saya kata, cukup dah tu bang. Itu je kemampuan dia. Ya, kalau dia meninggal ketika itu, insya-Allah syurga baginya. Man akhiri kalmuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya dia sempat ucap la ilaha illallah, masuk dalam syurga. Maknanya cukuplah kalimah tu. Jangan ada perkataan lain sesudah itu. Jangan kata dia nak minta air ke. Kalau itu kena ulang balik perkataan tadi. Ya. Maka dia pun pagi subuh, sebelum subuh dalam pukul 4 pagi, 5 pagi, dia meninggal dunia. Mudah dia, urusan dia selesai. Yang lebih menyedihkan, ya, dia meninggal 2 hari sebelum dia menikah. Tu dia, persiapan semua dah siap dah. Tapi takdir Allah mendahului segalanya. Jodoh dia dengan ajal mendahului jodoh dia dengan manusia. Maka itulah yang kita sebut bahawa kullu man 'alaiha fan, setiap yang hidup di bumi ini semua binasa. Tak ada yang kekal hanyalah zat Allah Ta'ala sahaja. Ya, itulah yang dapat membongkar hakikat sebenar dunia, sehingga tak ada seorang pun yang senang semasa berhadapan dengannya. Sebahagian ulama berkata, semua doktor tak mampu mengubat sekaligus menyembuhkan sakit mati. Kematian tak ada. Sedangkan doktor itu sendiri pun akan mati, kan? Apatah lagi nak merawat orang yang sedang sakit mati. Tak ada. Kan, hebat macam mana pun orang tu dalam perubatan, pakar kardiologi, pakar vaskular, pakar apa semua, tetap dia akan mati juga. Dia pun tak mampu untuk menghalang kematian. Macam mana hebat pun perubatan moden, kan? Kita ada apa? Kalau orang tu dia banyak duit, dia boleh tukar darah dia, cukup masa tukar darah baru. Kemudian ada yang dapatkan jantung yang baru, yang fresh. Sampai masa tak ada kekuatan juga untuk menampung segala benda-benda yang ditukar tu. Tak mampu. Ya. Sebagian ulama berkata, ramai orang yang menziarahi orang sakit, malangnya orang yang menziarahi akan mati, dan demikian juga orang yang sakit juga akan mati. Dua-dua akan mati. Kan?
Sekejap lagi kita nak solat jenazah pukul 9.30 dekat Surau Mutakin, kata pengurusi tadi, ya. Maka kita solatkan orang yang mati, dan kita juga kena sedar bahawa kita juga akan disolatkan juga satu hari nanti, ya. Dalam biografi Rabi' bin Kaisam diceritakan bahawa ketika dia sedang sakit keras, ramai orang berkata padanya, maukah jika kami jemput seorang doktor untuk merawat sakitmu? Dia menjawab, aku sudah tidak memikirkan itu dan ingin memanggil seorang doktor. Namun ternyata doktor dan orang yang sakit pasti akan mengalami kematian. Ini salafus soleh dahulu. Ya, orang kata kita nak panggil doktor tak? Nak panggil dukun tak? Bongoh ke apa untuk rawat sakit kamu ni? Dia kata memang aku dah fikir dah nak panggil doktor. Tapi aku fikir balik, doktor yang aku akan panggil pun mati dan aku juga akan mati. Begitulah cara mereka bila dia tahu detik kematian semakin menghampirinya. Bukan tak nak ikhtiar. Dia dah tahu dah masanya dah semakin hampir. Ya, tak guna lagi dah. Sungguh luar biasa. Kaum Ad, kaum Samud adalah bangsa yang pandai dalam membuat rawatan. Kalau kita bandingkan perubatan moden hari ni, dulu lagi hebat dah kaum Ad, kaum Samud. Perubatan dia lagi canggih daripada kita. Ya. Kalau kita katakan orang dulu ni tak moden, Namrud dulu, dia bina menara lagi tinggi daripada menara yang paling tertinggi kat dunia hari ni. Lagi tinggi. Apa menara yang paling tinggi kat dunia ni? Katakanlah Al-Buruj kan, dekat Dubai tu. Namrud dah bina lagi tinggi dah. Kenapa dia nak bina tinggi? Sebab dia kata dia nak bunuh Allah, kata dia. Angkuhnya Namrud, dia rasa dirinya Tuhan, dia nak panjat atas tinggi. Last sekali apa jadi? Runtuh juga bangunan tu. Dia pun mati juga kan. Makna kata bahawa tidak ada yang kekal. Kalau kita rasa sekarang ni dah canggih dah, dulu pun dah canggih dah. Cuma zaman dahulu Allah dah lenyapkan dah. Kita tak nampak perkara itu kerana Allah dah lenyapkan dah peninggalan. Hanya sikit je Allah tinggalkan sebagai kesedaran pada kita. Baru ni viral kan, Sungai Furat. Nabi kata tidak akan berlaku akhir zaman sehingga Sungai Furat kering. Tengok kat viral lagi ni. Sehingga kering tu nampak kota yang lama yang telah ditenggelamkan dulu. Nampak balik bangunan lama tu. Ini pengajaran pada kita bahawa mereka dulu lagi canggih daripada kita. Ya, ataupun mungkin sama moden macam kita. Tapi kaum itu telah binasa habis. Cuma kita tak ambil kesedaran. Kerana kita fikir macam dulu tak nampak pun kesan-kesan tu. Kita tak mengkaji bab itu. Ya. Diriwayatkan bahawa ketika ajal menghampiri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kaum muslimin bertanya padanya, wahai khalifah, bolehkah kami memanggil seorang doktor untuk merawat dirimu? Beliau menjawab, tak perlu. Kerana doktor sentiasa merawat aku. Dia kata tak perlu. Dari doktor dah rawat aku. Lalu orang hairan pun bertanya, siapakah yang merawat dirimu dan apa yang dia katakan padamu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, dialah Allah. Dia mengatakan, sesungguhnya aku maha kuasa melakukan apa sahaja yang aku kehendaki. Maknanya dia dah berserah pada Allah. Allah yang mendatangkan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Kadang kita terlupa ikhtiar kita pada Allah. Ya, kita ikhtiar pada manusia. Puas kita berbelanja ratus ringgit, ribu ringgit, puluh ribu untuk merawat. Tapi kita lupa nak kembali pada Allah. Minta pada Allah, munajat pada Allah. Kan? Sedangkan dialah yang memberi sakit dan dia juga yang berhak untuk menyembuhkan. Seorang ahli pujaga meluahkan rintihannya. Bagaimana boleh aku mengadu rasa sakitku kepada doktor sebab deritaku ini merupakan perbuatan doktorku itu. Ini kata-kata penjaga. Bagaimana aku boleh mengadu rasa sakitku kepada doktor sedangkan deritaku ini merupakan perbuatan doktor? Maknanya Allah bagi itu kerana dia tahu kita, dia nak uji kita dan dia nak tahu tengok kemampuan kita menghadapi ujiannya. Adakah kita mengeluh saja ataupun kita reda, kita ikhtiar dan kita berserah pada dia. Kalau kita berserah saja tanpa ikhtiar pun tak betul juga. Tak apalah, ada sakit macam ni kan, reda jelah. Kena ikhtiar juga. Islam menyuruh kita mencari jalan, mencari ikhtiar untuk merawat. Bukan kita biarkan saja. Namun jika tak ada ikhtiar, kita reda lah pada Allah Ta'ala. Dah sampai waktunya. Kan Allah akan panggil juga. Berapa ramai yang kita dengar, doktor kata keluarga kena bersedia ya. Kita cabut mesin ni mungkin tak lama. Tapi sebaliknya berlaku. Hidup pula orang tu sampailah berbulan-bulan, panjang usia dia, boleh pula sihat macam biasa. Kan? Doktor yang cakap tu pula yang mati dulu.
Kan? Banyak juga jadi macam tu kan. Makna kata tidak kira sama ada kita sihat ataupun sakit, tetap juga akan mati bila sampai waktunya. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang berjiwa pasti akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Surah Az-Zumar ayat 30. Ya, Rasulullah SAW sendiri sedar bahawa baginda juga akan mati. Walau bagaimanapun baginda sudah bersiap sedia untuk menghadapi saat yang menggerunkan ini sejak Allah melantiknya sebagai Rasul lagi. Sebelum nak meninggal dunia, Nabi dah persiapkan diri dah. Tentulah Nabi. Kan? Kita persiapkan diri juga. Sebab Nabi dah tahu dah tempat dia kat mana. Kita ni tak tahu. Kan? Kita buat persiapan segala-galanya untuk meraikan sesuatu majlis. Kita buat persiapan segala-galanya untuk buat sesuatu perkara dekat dunia ni. Tapi apa persiapan kita untuk menghadapi alam yang selanjutnya? Kan? Untuk memudahkan kerja kita, kita dah buat mesyuarat dah. Okay, minggu depan kita nak buat majlis perkahwinan. Okay, kita dah bincang dah sebulan sebelum program. Tentang cateringnya, tentang kemahnya. Bincang dah. Seminggu sebelum tu postmortem dulu tengok apa benda yang kurang dan sebagainya. Satu hari sebelum program kita tengok checklist. Maknanya persediaan sebelum hari majlis. Untuk memudahkan urusan kita. Macam saya lah. Kan, saya tahu saya nak balik naik bas, saya akan berhenti kat TBS, saya akan fikir nanti nak kejut saya punya staff nak bawa balik daripada TBS, susah pula pagi-pagi ganggu orang. Tak apalah, saya tinggalkan motor kat sana. Tinggalkan motor, maka mudahkan kerja. Kan, sampai-sampai betul-betul lah orang bawa habis azan kat sini. Maknanya ini perancangan Allah. Kan, kita mengaturkan kerana nak memudahkan urusan kita atas pekerjaan kat dunia ni. Lalu apakah pengaturan kita, perancangan kita untuk bertemu dengan Allah Ta'ala nanti? Kan? Katakanlah malam ni kita meninggal, kejap lagi kita meninggal, kan? Tiba-tiba Allah ambil nyawa kita. Standby ke kita dengan apa yang kita ada sekarang ni? Cukup kebekalan kita? Itu kena muhasabah sentiasa. Dalam kitab Washaya al-Ulama Indal Maut terdapat satu riwayat bahawa menjelang kematian Abu Darda. Abu Darda meninggal dunia. Ketika dalam keadaan dia menjelang kematian, dia berkata, adakah orang yang sanggup melawan pertarungan dahsyat ini? Adakah orang yang mampu mengalahkan kematian ini? Adakah orang yang berkuasa menghadapi huru-hara ini? Tak ada. Ya, tak ada orang yang mampu melawan pertarungan dahsyat ini. Tak ada orang yang mampu mengalahkan kematian. Tak ada. Oleh demikian, Allah SWT sentiasa mengingatkan kita kepada kematian. Dalam Quran, Allah Ta'ala menyebut, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuslamun. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberikan balasan yang sempurna terhadap apa-apa yang telah dikerjakannya. Sedang mereka sedikit pun tidak teranaya. Surah Al-Baqarah ayat 281 yang menyentuh tentang peliharalah dirimu. Allah pesan kat kita, peliharalah, jagalah dirimu daripada azab yang akan terjadi pada hari yang kamu dikembalikan pada Allah. Ketika kamu nak mati, maka sebelum kamu mati, peliharalah dirimu daripada perkara-perkara maksiat dengan menjaga amal soleh kita. Setelah kamu mati, kamu semua akan diberi balasan yang sempurna atas perbuatan yang kamu buat kat dunia ini. Dan setiap orang ni akan dihitung sehingga tak ada seorang pun rasa teranaya. Bahkan dalam kitab menyebut, orang yang buat dosa, buat maksiat pun bila disebut tentang dosa-dosanya setelah dinilai, ditimbang, akhirnya diberikan hukuman dia, maka dia redha. Maksud redha tu ialah dia setuju kerana, ya Allah, adilnya engkau sehingga balasan kerana dosanya itu memang layak kena hukum. Dia rasa tidak teranaya. Ya, sebagaimana kita hari ini kalau dihadapkan ke mahkamah, kemungkinan mahkamah akan jatuhkan hukuman yang tak setimpal dengan perbuatan kita. Kita rasa tak adil. Ini mahkamah berat sebelah. Mahkamah ni dia tak siasat betul-betul. Kita boleh pertikaikan lagi. Kita boleh minta pula fail ke mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan kan. Macam kes yang baru ni kan, tak habis lagi, minta rayuan, minta penangguhan, tak habis lagi kan. Maknanya begitu juga dekat mahkamah Allah Ta'ala nanti. Ketika mana disebut
diputuskan hukuman, kamu berjatuh bersalah, hukuman kamu ya sekian, masuk neraka sekian. Maka orang yang telah dihukum itu, dia tak akan minta, saya nak minta mahkamah rayuan, saya nak minta penangguhan. Tak ada. Dia reda, dia kata, memang aku layak dihukum ya Allah. Walaupun dia takut dengan azab Allah, tapi dia rasa adilnya Allah Ta'ala itu, sehingga memang layak aku kena hukum kerana dosa aku. Itu dia. Sebab itulah banyak dalam Quran menyebut orang yang dijatuhkan kesalahan bersalah, orang yang dijatuhkan hukuman neraka, yang dimasukkan ke dalam neraka, apa yang dia minta? Dia tak minta pun kata, ya Allah, aku minta penangguhan ya Allah untuk aku tengok balik kan. Aku nak diadili semula. Aku nak kau tengok balik perkara-perkara yang aku buat dulu. Maknanya dia nak minta nak buat pertikaian lah atas hukuman tu. Tak. Tapi dia minta apa? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Untuk apa? Untuk aku beramal soleh atas perbuatan yang dulu aku tinggalkan. Maknanya dia mengaku dia salah. Amal soleh atas perbuatan yang dulu aku tinggalkan. La'alli amalu solihan fi ma tarak. Atas perbuatan yang aku tinggalkan dahulu, aku nak buat balik ya Allah. Maknanya dia mengaku dia salah. Ketika itu dah terlambat baginya. Allahu Akbar, adilnya Allah Ta'ala, sehingga orang yang berdosa pun rasa keadilan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Apatah lagi orang yang beriman, orang yang bertakwa. Maka jangan menyesal nanti bila kita ke akhirat nanti. Allah kata, kamu ni dengan amalan kamu sekian, maka masuklah kamu ke syurga tingkat yang pertama. Seronok kita masuk syurga tingkat pertama, lepas azab neraka. Tapi bila kita pandang tingkat yang kedua, ya Allah, mana tingkat kedua ni? Jauh. Umpama kita pandang daripada bumi ni, pandang langit. Nampak bintang tak? Nampak. Kelip-kelip bintang. Itulah tingkat kedua di syurga. Jaraknya lebih kurang. Maknanya kita hanya nampak kilauan dia saja. Kan? Kenapa aku tak masuk ke situ? Memang sesuailah dengan amalan aku yang seciput aja. Yang buat perkara-perkara fardu je. Tak ada penambahan sunat ke apa ke. Memang layaklah aku syurga ni. Lalu kita rasa macam kita dah selesa dah masuk syurga. Sedangkan Nabi sebut syurga itu ada 100 tingkatan. 100 tingkatan, baru level pertama, tak nampak yang kedua tu. Bagaimana yang paling tinggi sekali? Orang yang syurga yang paling atas, siapa dia? Dalam kalangan Rasul, para Nabi, para Anbiya, para syuhada, orang-orang soleh yang terpilih. Dan maka orang begitu, dia ada kad akses. Boleh pergi setiap level tingkat. Dia boleh pergi tingkat 1, tingkat 2. Kita tak boleh akses ke atas. Mereka boleh akses ke bawah. Itu kelebihan dia. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, kita nak minta syurga ni, minta syurga yang paling tinggi. Minta je. Kan tak payah bayar pun minta ni. Minta terpulang pada Allah, bagi ke tidak. Ya Allah, kurniakanlah aku syurgamu yang tertinggi. Ya Allah. Minta yang paling tinggi sekali. Yang semakam, selevel dengan para Nabi, para Rasul, para Siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Minta. Kan? Dalam kita minta tu kena sedar dirilah. Kau layak ke masuk syurga setara dengan Nabi, dengan Rasul, dengan amalan yang kita buat sekarang ni kan? Kena sedar diri. Walaupun aku sedar ya Allah, amal aku tak macam mereka ya Allah. Seumpama debu jadi kaki mereka ya Allah. Makna kata kecil je amal kita berbanding amal mereka yang segunung tu. Pengorbanan mereka dalam agama dengan pengorbanan kita ni. Kan? Macam mana kita nak dapatkan level macam tu? Susah. Kan? Memang orang kata apa? Memang tak ada peluang pun. Kan? Tapi ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan gedung rahmat-Mu ya Allah. Kalau nak kira amalan aku dengan amalan mereka, memang tak layak. Tapi aku mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Masukkan aku ya Allah bersama mereka. Ini yang kita boleh buat. Kan? Allah takkan kecewakan kita. Cuma kalau kita tak minta, jangan mengeluhlah nanti. Kenapa aku tak boleh naik atas nak jumpa Nabi ke apa? Kau pernah minta tak? Tengok rekod. Tak pernah pun dalam sewaktu hidup ni pernah minta nak duduk selevel dengan Nabi? Tak pernah pun. Macam mana nak dapat? Maka kita minta, selebihnya serah pada Allah Ta'ala. Atas rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Ya? Setiap mereka akan dihitungkan, diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah mereka kerjakan, sedang mereka sikit pun tidak dianiaya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, hatta iza ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wahum la yufarritun. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami.
Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajipannya. Bila sampai waktu ajal kita, maka malaikat-malaikat Allah akan mewafatkan kita. Sebenarnya dalam kita mati nanti, bukan hanya malakatul maut saja yang kita panggil Israel saja yang buat kerja. Ada hadis, ada riwayat yang menyebut tangan kita ni dipegang beribu malaikat. Kaki dipegang oleh beribu malaikat. Maknanya ada malaikat-malaikat yang memegang setiap inci tubuh badan kita. Kerana apa? Sekiranya tidak ada malaikat yang membantu malakatul maut waktu nak diambil nyawa kita, pasti orang yang sedang sakit menghadapi sakaratul maut, dia boleh bangun dan berlari daripada tempat itu. Kerana apa? Tak sanggup, tak tahan sangat sakit itu. Tak tertahan sangat sakit itu sampai dia boleh bagi respon untuk bangun lagi. Tapi Allah tahan dia dengan malaikat memegang-megang setiap sendinya, sehingga dia tak boleh bergerak, tak mampu nak melawan sakitnya sakaratul maut. Kita tengok kalau kita nak sembelih lembu, boleh tak kita seorang je pergi sembelih leher lembu tu? Tak boleh. Kena orang pegang. Kalau tidak, lembu tu meronta-ronta lagi, kan? Dia walaupun jinak dengan kita pegang pisau, sikit dia hiris kat dia punya kulit, tentu dia bagi respon lagi terus, kan? Walaupun lembu tu sakit, dia dah terbaring, kita bagi respon, tentu dia akan bagi reaksi. Kena pegang dia supaya dia tidak melawan. Demikian orang yang sedang nazak, maka dia akan dipegang oleh malaikat-malaikat Allah Ta'ala, sehinggalah malakatul maut mengambil nyawanya pada waktu yang telah ditetapkan. Summa ruddu ilallahi maulakumul haq. Kemudian mereka yakni hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala yang menguasai kita. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu adalah kepunyaan Allah, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Tak ada orang yang boleh melawan hukum Allah. Tak ada orang yang boleh kata saya nak hakim yang lain, boleh tak? Tak ada. Ya, itu adalah milik Allah, dan dia membuat perhitungan yang paling cepat. Cepat. Sekejap je dah boleh hitung dah. Ni dapat dah rekod. Kita hari ni nak jatuhkan hukuman pada orang, kena tengok file, kena tengok rekod, kena tengok bukti, buka balik apa semua, kena ada saksi dan sebagainya, baru jatuh hukum. Tapi Allah Ta'ala perhitungannya sangat cepat. Ya, kitab catatan amal kita yang diberi, maka akan dilihat, diperlihatkan pada kita, itu sebagai tanda bukti memang kita buat macam tu, dan Allah Ta'ala terus jatuh hukum. Begitulah perhitungan Allah, sungguh cepat sehingga tak ada seorang pun akan rasa teranaya dengan apa yang Allah putuskan. Demi Allah, sungguh ramai umat manusia yang lalai dan mereka terbuai oleh kenikmatan duniawi. Ramai. Akhirnya kematianlah yang menyedarkan mereka kelak. Ramai orang yang lalai, terbuai dengan kenikmatan duniawi, hinggalah kematian menyedarkan dia. Ya Allah, selama ni aku kurang buat amalkan. Sedangkan orang yang paling banyak amal soleh pun dia akan rasa menyesal kerana rasa kurang dengan amalnya itu. Apatah lagi orang yang biasa-biasa, apatah lagi orang yang berdosa kepada Allah Ta'ala. Orang yang paling banyak amal soleh pun akan rasa macam, ya Allah, tak cukupnya amal aku ni. Kerana melihat besarnya ganjaran yang Allah bagi sehingga dia rasa tak cukup. Apatah lagi orang yang amalnya kurang, apatah lagi orang yang tak ada amal. Wa yazubillah min zalik. Maka kami singkapkan daripadamu tabir yang menutup matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Surah Qaf ayat 22. Allah Ta'ala buka hijab mata kita ketika kita nak mati nanti, sehingga kita melihat pada hari itu dengan pandangan yang tajam. Kita diperlihatkan segala amal-amal baik buruk kita, semuanya akan diperlihatkan. Tak ada terlepas walaupun seberat zarah pun, terlepas walaupun sekecil-kecil perkara. Sehingga di penghujungnya kita akan dilihatkan sama ada masuk syurga ataupun neraka. Wa yazubillah min zalik. Tengok kan. Sebab itulah tuan-tuan, nampak sakaratul maut itu walaupun sekejap, dia tetap akan mengalami perjalanan yang panjang dalam diri dia, melihat balik. Seolah-olah macam dia ni dibangunkan, dia diperlihatkan daripada waktu usia balik dia, bagaimana amal soleh dia, bagaimana kehidupan dia dengan kawan-kawan semua. Perkara itu akan berlaku sepanjang menghadapi sakaratul maut. Dilihatkan balik. Rasa macam tak cukup je masa, kejap je dia meninggal, kena pancung terus meninggal, aksiden terus meninggal. Bila sakaratul maut? Pada pandangan kita nampak macam cepat,
Tapi di sisi yang mengalaminya cukup lama. Roh nak keluar ke badan. Kita rasa kejam, tapi dia tetap merasai pengalaman yang lama itu. Kan? Melihat balik, menyesal. Dan sehinggalah penghujungnya dia melihat ganjaran dia, syurga ataupun neraka. Sebab itulah ada orang yang mana melihat syurga wajahnya berseri, sehingga dia ceria. Sakit yang dirasai berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, berminggu-minggu selama ini, yang mengeruhkan mukanya, yang nampak mukanya nampak kusam, nampak muram, tapi di penghujungnya nampak ceria, macam senyum, macam tidur. Sebab apa? Dia melihat gambaran syurga. Begitu juga orang-orang yang mati, kadang-kadang nampak mukanya macam muram, padahal wajahnya ceria di dunia. Dia ni orang yang happy, go lucky dan sebagainya kan. Tapi ketika dia mati, nampak macam muka dia berkerut. Ini orang-orang yang tak bahagia. Allahu Akbar. Melihat gambar neraka pun dah takutkan dia. Waktu itulah baru dia tahu, setelah diperlihatkan ainul yakin. Yakin ini terbahagi kepada 3. Ya, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. 3 peringkat yakin. Yakin ini ialah pegangan kita. Ya, keyakinan kita, iman kita. Waktu kita belajar hari ini, kita tahu tentang akhirat, tak nampak lagi, tak rasa lagi, tapi kita yakin ia akan berlaku. Tak tahu lagi kubur tu macam mana rupa dia, alam barzah, macam mana alam mahsyar, macam mana alam syurga neraka. Kita yakin benda tu akan berlaku. Yakin. Sampai satu peringkat, kita akan diperlihatkan tentang gambaran syurga, neraka, kubur dan sebagainya. Itu ainul yakin. Melihat dengan mata kita. Ya Allah, macam ni ke neraka? Takutnya, ya Allah, aku nak hidup balik. Dah terlambat dah. Sampai ke peringkat ainul yakin, dah terlambat dah. Sehingga dah masuk dalam kubur, merasai keperitan kubur, merasa nikmat kubur, lepas itu barulah peringkat hakul yakin. Yakin dengan rasa hakikatnya sendiri. Waktu tu dah terlambat untuk kembali pada Allah Ta'ala, dah terlambat untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi dengan sanad hasan, bahawa Rasulullah SAW menyebut, aksiru min zikri hazimil lazat. Perbanyakkanlah daripada mengingati si pencabut seluruh kelazatan, kesenangan, iaitulah kematian. Banyakkan. Orang yang sentiasa mengingati mati, maka dia adalah orang yang cerdik. Kerana bila dia ingat mati, dia akan kawal diri dia supaya tidak melampaui batas. Dia akan jaga diri dia supaya tak buat benda-benda yang Allah murka. Ya? Nabi juga menyebut, fama zukira fi qalilin illa kasarah, wala zukira fi kasirin illa qalalah. Orang yang sentiasa ingat mati, maka harta yang sikit pun dia rasa macam cukup dah. Banyak dah tu. Sebaliknya, jika hartanya banyak, maka dia rasa masih sedikit. Orang yang sentiasa ingat mati, maka harta sikit pun rasa banyak dah. Cukup dah tu. Tapi orang yang tak ingat mati, harta banyak pun dia rasa macam tak cukup. Tak cukup dah ni. Rasa macam tak cukup ni. Nanti kan kalau habis, macam mana aku nak hidup? Kan? Dalam bank ada berapa ribu? Ada 100 ribu je lagi ni. Macam mana aku nak hidup ni kan? Dia rasa tak cukup. Sedangkan ada orang yang dalam bank ada berapa? RM10. RM10 macam mana nak hidup? InsyaAllah boleh. Hidup je sama ni RM10. Kan? Dia yakin dengan Allah Ta'ala. Diingatkan kematian. Sebab kematian dinamakan si pencabut seluruh kesenangan, kerana dia dapat pisahkan antara seseorang dengan apa yang dicintai. Apa yang kita cintai? Kerja kita, rumah kita, isteri kita, anak kita, keluarga kita, maka ia akan memisahkan antara seseorang dengan apa yang dicintai, sama ada harta maupun anak tersayang, dan mendatangkan malapetaka yang besar, sehingga dia dicampakkan ke dalam liang lahat yang gelap gelita. Campak terus masuk dalam kubur. Tak ada orang yang nak simpan kita lama-lama. Tak ada orang. Ya? Bila kita mati, pagi, petang dalam kubur dah. Tak ada kata, sayangnya kat laki aku ni kan. Ya Allah, aku sayang ni, ya Allah. Minta kat imam, Tuan Imam, saya tak nak kebumikan suami saya, boleh tak? Tak ada. Kan? Tuan Imam, tolong kebumikan saya dengan suami saya. Pun tak ada. Kan? Sayang sangat kat laki dia, tolong kebumikan saya sekali. Tak ada. Dia akan nangis-menangis, sedih-sedih, tapi dia tetap akan kebumikan kita. Ini hakikat kita ni. Tak ada siapa yang akan simpan kita setelah kita menjadi mayat. Atau bahasa kasarnya, bangkai yang tak bernyawa. Tak ada siapa pun kesian kat kita. Ya, dibiarkan kita sendiri. Dulu banyak orang keliling kita, sanjung kita. Dibiarkan kita sendiri, tak ada siapa nak dengar kita lagi. Teman kita, tak ada. Bayarlah banyak mana pun.
Saya bayar ke awak setiap bulan 10,000, tolong jaga kubur saya, ya. Cukuplah. Habis duit dia, habislah, tak ada siapa nak jaga dah. Ketinggalanlah kita. Aku datang ke kubur lalu memanggil, manakah orang terhormat dan manakah orang hina? Mereka semua telah mati. Dan tidak ada kabar lagi. Semua mati dan demikian pula riwayat hidup mereka. Semua mati, begitu juga riwayat hidup mereka. Kita dengar pepatah, harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Kita tahulah harimau mati meninggalkan belang tu, maknanya belang dia tu berharga. Boleh jual, boleh buat macam-macam. Manusia mati meninggalkan nama tu apa? Meninggalkan nama lah. Orang sebut nama dia, orang puji dia, nama yang harum. Tidak. Hakikat orang yang mati meninggalkan nama ialah setelah kita mati, orang tak sebut nama kita dah. Meninggalkan nama kita. Orang sebut arwah, jenazah. Bila nak sembahyang jenazah tu? Mana jenazah? Kat mana sekarang? Dah sampai mana dah? Arwah tu dia ada tinggalkan siapa tak? Anak-anak ke? Kita akan sebut perkataan-perkataan lain menggantikan nama diri dia. Arwah, jenazah, almarhum, almarhumah. Inilah yang dikatakan manusia mati meninggalkan nama. Sehingga semua yang mati ini, demikian juga riwayat hidup mereka pun akan mati, orang tak kenang dah. Okay. Hai orang yang bertanyakan orang-orang masa silam, tidakkah kamu sudah mengambil iktibar masa lalu? Bunga-bunga desa bermunculan menghiasi kampung. Namun satu persatu keindahan itu hilang untuk selamanya. Kita tengok bunga-bunga kampung kita masa kecil dulu, nampak orang tanam bunga. Mana bunga yang secantik tu? Pun dah hilang. Kecantikan, keindahan, semua hilang selamanya. Kita pun bila nampak pengalaman yang lama, teringat kampung-kampung lama, suasana kampung lama, pernah tak kita ambil ibrah tentang ke mana mereka sekarang? Semuanya habis. Kita juga begitu juga. Ibn Katsir dalam kitab Bidayah Nihayah menyebutkan, pada satu hari Umar bin Abdul Aziz menziarahi sebuah tanah kuburan. Dia berkata, wahai kematian, apakah yang telah kamu lakukan terhadap orang-orang yang kami cintai di zaman dahulu? Di manakah kekasih-kekasih kami itu? Di manakah kawan-kawan sepermainan itu? Dan teman-teman cerita kami di masa dulu? Wahai kematian, apakah yang telah kamu buat terhadap kekasih kami? Tidak seorang pun yang memberikan jawapan kepadanya. Tepi kubur, dia bercerita tentang mana pergi kawan-kawan dia dulu, mana pergi kekasih-kekasih dahulu. Kemudian Umar Abdul Aziz menangis dan berkata kepada orang yang ikut bersamanya, tahukah kamu apakah sebenarnya jawapan mereka? Dia tanya pula. Dia dah persoalkan, kemudian dia kata, kamu tahu tak apa yang mereka jawab? Mereka menjawab, kami tak tahu. Umar berkata, ketahuilah, kematian itu akan menjawab, aku telah memakan kedua-dua rahang dan kedua-dua biji mata mereka. Habis. Kecantikan kita dipudar, mata kita dimakan dan sebagainya. Ya. Dalam kubur, organ ataupun anggota badan yang mula-mula mati, yang akan mula mereput, akan mula hancur, mata. Mata dulu akan habis. Kenapa mata? Kerana mata inilah perkara yang menyebabkan banyak dosa yang kita buat. Punca segala dosa berpunca daripada mata kebanyakannya. Maka dialah yang akan habis dahulu. Aku telah pisahkan kedua-dua tapak tangan daripada pergelangan mereka. Habis putus tangan kita. Yang kita pegang, kita mampu tumbuk orang, kita mampu pikul apa-apa segala perkara, habis. Aku telah melepaskan kedua-dua lengan daripada badan mereka. Lengan kita hancur, lebur. Waktu itulah satu persatu akan tanggal badan kita, anggota badan kita, sehingga jadi tulang. Orang pun tak cam kita dah. Tak cam. Ya. Seandainya ada orang yang boleh menyelamatkan diri daripada kematian, siapa orang tu? Tentulah Nabi Muhammad SAW yang lebih dahulu selamat daripadanya. Tapi kita tahu Rasulullah pun dah wafat 1400 tahun yang sudah. Bagaimana kita nak selamat daripada kematian? Tak ada cara lagi dah, melainkan kita ingat pada mati, pada mati, pada mati. Contohnya di akhirat nanti tuan-tuan, dalam kita duduk dalam syurga, ketika kita duduk dalam kesenangan kenikmatan, akan ada satu hari semua orang akan bersia-sia, pergi ke tempat lain, pergi ke pasar, jumpa kawan-kawan, sesembang. Waktu itu kita akan nampak kawan-kawan kita berkumpul dengan ahli keluarga mereka. Berkumpul. Kita pun heran kat dia. Macam mana kamu boleh berkumpul satu keluarga ni? Keluarga aku tak duduk sekali. Kata kita, keluarga aku ada kat tingkat bawah. Ada yang anak aku yang seorang tu, dia kat tingkat atas. Semua lain-lain.
level. Ada yang seorang tu yang nakal dulu sekarang kat neraka. Kita pun cerita kat mana ke mana anak kita semua. Tapi macam mana kamu boleh kumpul satu keluarga? Macam ada satu perkampungan pula anak-anak ke sini. Kata mereka, kerana dahulu kami sentiasa berkumpul dan sentiasa memikirkan tentang hari kematian. Makna kata, kalau nak berkumpul bersama keluarga dekat akhirat nanti dalam syurga yang sama, kumpullah sentiasa bincang-bincang tentang hal-hal kematian. Kumpul bercerita tentang hal-hal yang merisaukan kita tentang azab Allah. Cerita kan, kumpul anak-anak kan. Kita risaulah. Kita seronok tak berkumpul hari ni. Kalau kita ada buat hari keluarga kumpul, selitkan tentang ni. Kalau kita nak berkumpul, macam mana berkumpulnya kita hari ni dekat syurga nanti, maka ingatlah amal kita cukup ke tidak, pesan-pesan. Jangan kita bawa diri kita je, pesan. Kan besok kita nak berkumpul dengan keluarga balik. Cucu kita, anak kita, tak nak seorang pun terpisah. Kan dalam syurga yang sama. Satu perkampungan. Ni kampung siapa ni? Ni kampung haji ni. Dulu dekat kampung dia memang satu kampung keluarga dia. Dekat syurga pun satu kampung ni keluarga dia juga. Ya Allah, seronoknya kita boleh berkumpul dengan keluarga kita satu sama lain, ya. Dan Rasulullah juga wafat sebagaimana orang lain juga wafat. Baginda merasakan kematian dan bergelut dengan sakaratul maut sebagaimana orang lain juga merasakannya. Diriku sebagai tebusan kepada kuburmu, di dalamnya terdapat ketenangan dan ketenteraman. Jadi kematian menimpa Rasulullah. Dalam sebuah riwayat, pada saat Nabi SAW menghadapi sakaratul maut, baginda mengambil kain bajunya lalu menutup wajahnya. Tutup. Sakit sangat, ambil baju, lap. Keringat bercucuran membasahi tubuh Nabi SAW. Ketika itu Nabi membaca, Allahumma inni ala sakaratil maut. Ini antara doa ketika kita sedang sakit. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut yang aku hadapi ini. Allahumma hawin ala sakaratil maut. Ringankanlah ya Allah. La ilaha illallah. Inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya setiap kematian pasti mengalami sakarat. Kemudian Nabi sebut, la'anallahu al-yahud wa nasara takhazu kubur anbiya'ihim masajid. Sesungguhnya Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ketika Rasulullah dalam keadaan sakit, isteri Aisyah radhiyallahu anha meruqyah baginda dengan membaca dua surah yang ringkas, Al-Falaq, An-Nas. Selain daripada surah Yasin, selain daripada surah Ar-Ra'd, ketika berhadapan dengan orang yang sedang sakaratul maut, baca surah Al-Falaq, An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu yang dibacakan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan Nabi baginda menyebut apa yang aku harapkan sekarang ialah Ar-Rafiqul A'la, yang tertinggi, yang teratas. Itulah ucapan Nabi ketika di penghujung hayatnya. Bar-Rafiqul A'la, yang tertinggi, yang di atas. Begitulah ucapan Nabi. Muttafaqun alaih, kehidupan yang abadi, kenikmatan yang abadi. Itu yang Nabi nakkan. Rasulullah dah bosan dah dengan dunia yang penuh selok-beloknya, tipu daya. Oleh demikian baginda lebih inginkan kematian. Hal ini berdasarkan umum, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Maka cintailah kematian. Jangan takut kematian. Bila kita cinta kematian, niscaya kita akan beribadah untuknya. Jika kita takut kematian, bukan takut saja, malah kita makin jauh, tak nak beribadah dan sebagainya. Cintai kematian sehingga aku reda, aku tak sabar nak mati, kerana aku tahu aku dah buat amalnya, aku dah selesaikan segala-galanya kat dunia ini. Ya, bagaimana orang-orang dahulu, dia rasa aku tak nak hidup dah kat dunia ni, aku nak mati, nak bertemu kekasihku. Demikianlah perlu kita terapkan dalam hati kita. Aku tak risaukan kematian, ya, aku cintakan kematian dan aku bersedia dengan amal solehku. Itu yang kita boleh buat. Wallahu a'lam bissawab, tuan-tuan. Itu yang dapat kita sampaikan pada pagi yang mulia ini berkaitan dengan tajuk, ya, sakaratul maut. Bersediakah anda menghadapinya? InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir lana zunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sungguhnya hamba-Mu yang penuh dosa, ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah, yang zahir, yang batin, yang jelas, yang tersembunyi, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa-dosa anak-anak dan pasangan hidup kami, ya Allah. Dosa-dosa para guru kami, dosa-dosa seluruh muslim-muslimat, mukminin mukminat sama ada hidup ataupun telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang soleh, yang taat kepadamu, ya Allah, mengerjakan segala kewajipan-Mu, ya Allah, meninggalkan segala larangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, kurniakanlah kami husnul khatimah, jangan kau beri kami su'ul khatimah. Akhirilah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kami husnul khatimah, jangan kau beri kami su'ul khatimah. Akhirilah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, ketika kami dikuburkan, ya Allah, dalam kubur yang sempit dan gelap itu, ya Allah, luaskan kubur kami, ya Allah, terangkan kubur kami, ya Allah, jadikan kubur kami sebagaimana taman-taman syurga-Mu, ya Allah, bukan sebagaimana kawah-kawah api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ketika kami dibangkitkan di akhirat nanti, bagilah kami dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kebaikan di sisi-Mu, ya Allah, bernaung di bawah naungan arasy-Mu, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk minum air telaga Al-Kausar milik Nabi SAW. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, beratkanlah timbangan amal kami di neraca Al-Mizan. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, pantaskanlah langkah kaki kami ketika melintasi titian Siratul Mustaqim sepantas kilat, ya Allah, agar kami tidak tergelincir ke dalam kawah neraka-Mu, ya Allah. Kami tidak sanggup duduk dalam neraka-Mu walaupun sedetik, kami tidak sanggup duduk dekatnya walaupun sebatu, ya Allah. Tepatkanlah kami semua, ya Allah, ke dalam syurga-Mu yang tertinggi, syurga yang didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Walaupun kami sedar, ya Allah, kami tak layak bersama mereka, ya Allah, kami seumpama debu di kaki mereka, ya Allah, tapi sesungguhnya inilah pengharapan kami, ya Allah, kepada gedung rahmat-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minta ampun, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.